Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua bakal-bakal usahawan mikro Bazar Ramadan Petaling Jaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan dan gandaan pahala melebihi 1000 bulan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menempuh bulan Ramadan yang bakal menjelma, saya berharap kepada semua bakal usahawan mikro Bazar Ramadan Petaling Jaya untuk sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Saya juga mendoakan agar kita semua diberikan kesihatan dan juga kekuatan agar kita dapat mempertingkatkan amal dan ibadah kita di dalam bulan yang penuh barakah ini. Selain itu, marilah kita sama-sama merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa pengoperasian Bazar Ramadan pada tahun 2023 ini telah dibenarkan untuk beroperasi secara penuh tanpa sebarang penjarakan. Justru itu, pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah menyediakan sejumlah 21 buah lokasi Bazar Ramadan di sekitar Petaling Jaya, di mana ianya melibatkan sejumlah 1,336 petak khusus bagi kemudahan usahawan-usahawan mikro dan seluruh penduduk Petaling Jaya. Untuk makluman semua usahawan mikro, operasi Bazar Ramadan pada tahun 2023 akan bermula pada tanggal 22 Mac 2023 bersamaan dengan hari Rabu sehingga kepada 21 April 2023 bersamaan dengan hari Jumaat. Manakala waktu operasi bazar adalah bermula pada jam 4 petang sehingga 7 malam. Pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya berharap agar semua usahawan mikro Bazar Ramadan di Petaling Jaya akan dapat memberikan kerjasama dalam pematuhan syarat-syarat majlis seperti berikut. Pertamanya, untuk mengguna pakai kemah bersaiz 8x8 kaki. Seterusnya, hendaklah menjalankan perniagaan di nombor petak yang tertera pada permit. Hendaklah menjalankan perniagaan pada petak niaga berwarna, di mana warna-warna ini adalah mengikut jenis jualan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tuan-tuan puan-puan hendaklah berniaga sendiri. Tidak sesekali dibenarkan menyewakan permit kepada orang lain. Tuan-tuan puan-puan juga tidak dibenarkan meninggalkan barang-barang dan khemah selepas waktu perniagaan. Tidak dibenarkan menggunakan pembungkusan makanan polistiren dan tuan-tuan, puan-puan diwajibkan untuk menggunakan pembungkusan makanan biodegradasi. PJ Smart and Green Bazar Ramadan 2023 adalah tema bagi Bazar Ramadan Petaling Jaya untuk tahun ini. Untuk makluman semua usahawan mikro yang saya hormati, selari dengan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor
di bawah program pembangunan usahawan Selangor. Pihak majlis telah memperkenalkan PJ Smart and Green Bazar Ramadan 2023 ke arah mendigitalisasikan Bazar Ramadan di Petaling Jaya kepada semua lokasi Bazar Ramadan. PJ Smart and Green Bazar Ramadan 2023 ini akan menggunakan platform e-wallet dan perkhidmatan rider secara menyeluruh bagi merancangkan gig ekonomi di Petaling Jaya. Kita juga mempunyai rakan strategik seperti Plat ataupun platform Selangor, Seldeck, Hijrah Selangor, Inscan, Maybank, Boost dan Institut Koperasi Malaysia. Untuk makluman semua usahawan-usahawan mikro yang saya hormati, pada tahun ini juga pihak majlis meneruskan program Eco and Cashless Bazar Ramadan Petaling Jaya bagi meneruskan agenda Kerajaan Negeri Selangor untuk meneruskan kempen bebas beg plastik. Dengan erti kata lain, pihak majlis berusaha memberikan inspirasi dan motivasi kepada pengunjung untuk mengamalkan cara hidup lestari dengan menukar corak pembungkusan makanan seperti membawa bekas makanan sendiri daripada rumah. Pengunjung terpilih yang membawa bekas makanan dan minuman daripada rumah akan diberikan insentif sebanyak RM15. Sehubungan dengan itu, saya berharap semua usahawan-usahawan mikro dapat mematuhi segala syarat lesen yang telah ditetapkan dan mematuhi segala syarat kebersihan Bazar Ramadan. Usahawan-usahawan mikro Petaling Jaya yang dirahmati Allah sekalian, justru itu saya mendoakan agar kita semua dianugerahkan kesihatan dan kesejahteraan diri untuk menjalani ibadah dan menjalankan perniagaan di sepanjang bulan Ramadan nanti. Saya juga mendoakan agar perniagaan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Ramli. Ramli merupakan salah seorang peniaga Bazar Ramadan MBPJ di Kelana Jaya. Sebelum Ramli memulakan perniagaan, dia dikehendaki untuk menghadiri kursus dalam talian yang ditetapkan oleh pihak MBPJ. Dalam kursus tersebut, Ramli akan diberikan maklumat dan sedikit perkongsian agama supaya menjadi usahawan mikro yang bersih dan berdisiplin. Pihak MBPJ telah mewajibkan semua usahawan mikro Bazar Ramadan untuk menghadiri kursus di atas talian ini. Dalam kursus ini, terdapat 3 pengisian utama yang perlu difahami oleh Ramli dan usahawan-usahawan mikro yang lain. Pertama, syarat-syarat kesihatan norma baharu. Kedua, syarat-syarat lesen. Dan ketiga, pengisian agama. Sepanjang Ramli menjalankan perniagaan, beliau perlu menjadi usahawan mikro yang bersih dengan mematuhi syarat-syarat lesen kesihatan norma baharu yang telah ditetapkan. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi adalah: pertama, Ramli perlu mempunyai suntikan typhoid dan menghadiri kursus yang diiktiraf oleh KKM sekiranya beliau salah seorang pengendali makanan. Kedua, Ramli perlu memakai pakaian yang bersih dan kemas, apron, kasut bertutup serta penutup kepala dan tidak memakai barangan hiasan semasa mengendalikan makanan. Ketiga, selain itu, Ramli perlu menggunakan penyepit, senduk atau perkakas yang sesuai semasa penyediaan dan penjualan serta memastikan peralatan dan bekas yang digunakan adalah bersih. Keempat, penyediaan makanan dan penjualan tidak kurang daripada 0.5 meter daripada lantai. Kelima, beliau juga diminta menyediakan sumber air bersih semasa aktiviti perniagaan dan bekas simpanan air perlulah sesuai, bersih dan selamat. Keenam, sepanjang menjalankan perniagaan, Ramli juga perlu memastikan persekitaran ruang niaga bersih dan tidak membuang sampah merata-rata.
Ketujuh, Ramli perlu menyediakan tong sampah yang mencukupi dan menggunakan karung plastik serta bertutup. Kelapan, bahan buangan cecair juga tidak boleh dilepaskan ke tanah atau ke dalam longkang. Dan kesembilan, bahan jualan dari jenis makanan dan minuman perlu dipastikan bebas daripada urungan lipas, lalat, tikus dan serangga perosak. Selain daripada itu, Ramli juga perlu menjadi usahawan mikro yang berdisiplin dengan mematuhi semua syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan oleh pihak MBPJ. Pertama, Ramli perlu menggunakan kemah bersaiz 8x8 kaki. Kedua, berniaga secara sendiri dan Ramli tidak dibenarkan menyewakan kepada orang lain. Ketiga, menjalankan perniagaan di petak niaga yang ditetapkan dan berniaga pada petak yang tertera pada permit. Keempat, tidak dibenarkan membuat pertukaran petak dan jenis jualan tanpa kelulusan majlis. Kelima, beliau juga tidak dibenarkan meninggalkan barangan dan kemah selepas waktu perniagaan. Keenam, Ramli tidak dibenarkan mendirikan apa-apa struktur binaan di petak niaga. Ketujuh, tidak dibenarkan menggunakan pembungkusan makanan polisterin dan diwajibkan menggunakan pembungkusan makanan biodegradasi. Kelapan, beliau perlu menyediakan tong sampah yang bertutup. Kesembilan, Ramli juga tidak dibenarkan menggajikan pekerja atau pembantu warga asing dan pembantu hendaklah warga negara dan berumur 18 tahun ke atas. Kesepuluh, tidak dibenarkan berniaga sekiranya lokasi Bazar Ramadan merupakan lokasi pasar malam bagi memberi laluan kepada pasar malam. Ramli telah dimaklumkan bahawa pihak majlis akan menjalankan semakan di semua lokasi Bazar Ramadan. Pada tahun 2022, sejumlah 163 notis dan 12 kompaun telah dikeluarkan oleh majlis. Antara jenis kesalahan yang merekodkan jumlah kesalahan yang tertinggi adalah: pertama, adalah kesalahan tidak mempunyai sijil suntikan typhoid TY2 yang tidak sah dengan 149 rekod kesalahan. Kedua, adalah kesalahan tidak memakai apron, penutup kepala dan berkasut dengan 124 rekod kesalahan. Ketiga, adalah kesalahan tidak menyediakan tong sampah yang sesuai dengan 69 rekod kesalahan. Dan yang terakhir adalah kesalahan menggunakan khidmat pembantu yang tidak berdaftar dengan majlis dengan sejumlah 67 rekod kesalahan. Kini, Ramli telah selesai mengikuti kursus Bazar Ramadan 2022. Beliau berasa sangat yakin untuk berniaga dan Ramli akan memastikan menjadi usahawan mikro yang bersih dan berdisiplin. Semasa menjalankan perniagaan, beliau telah didatangi oleh seorang pegawai keusahawanan MBPJ. Pegawai tersebut telah memberikan maklumat berkenaan pembangunan usahawan bagi mengembangkan perniagaan beliau. Pegawai tersebut telah menerangkan tentang teknik pemasaran digital menggunakan Facebook, Twitter dan Instagram untuk memasarkan produk beliau. Selain daripada itu, beliau juga telah terpilih sebagai pemenang Bazar Ramadan 2022 kerana mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MBPJ. Ramli telah menerima hadiah wang tunai dan sijil daripada pihak MBPJ. Pegawai tersebut juga memberitahu bahawa ilmu yang dikongsikan ini boleh digunakan di mana-mana sahaja dan tidak hanya terhad di Bazar Ramadan. Ramli berasa bertambah yakin dan beliau berazam untuk mengembangkan lagi perniagaan beliau menjadi usahawan mikro yang berjaya. Kini, pendapatan Ramli bertambah selepas mendengar perkongsian daripada pegawai usahawan MBPJ. Selain daripada itu, pegawai tersebut juga telah menerangkan kepada Ramli berkenaan transaksi dalam talian seperti QR Pay, Boost, Touch and Go e-wallet bagi pembayaran tanpa tunai. Pada tahun 2023, pihak majlis akan menjalankan Bakul Kasih Ramadan 2023. Pihak majlis menjemput semua usahawan-usahawan mikro Bazar Ramadan pada tahun 2023 berkongsi rezeki dengan masjid,
rumah anak yatim, asnaf dan fakir miskin yang telah dipilih dengan memberi sumbangan juadah berbuka dan more. Selain dari menjalankan perniagaan, usahawan-usahawan Mikro Bazar Ramadan 2023 dapat menambah amal melalui sedekah yang akan dijalankan. Pada tahun 2023, pihak majlis akan menjalankan Bakul Kasih Ramadan 2023. Pihak majlis menjemput semua usahawan-usahawan Mikro Bazar Ramadan pada tahun 2023 berkongsi rezeki dengan masjid, rumah anak yatim, asnaf dan fakir miskin yang telah dipilih dengan memberi sumbangan juadah berbuka dan more. Selain dari menjalankan perniagaan, usahawan-usahawan Mikro Bazar Ramadan 2023 dapat menambah amal melalui sedekah yang akan dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, pertamanya kita lafazkan alhamdulillah. Kita akan memasuki Ramadan al-Mubarak. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Alhamdulillah, inisiatif daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada kali ini untuk memberi sedikit maklumat berkenaan dengan bulan Ramadan ini yang terkait kepada usahawan-usahawan Mikro Bazar Ramadan Petaling Jaya. Kita harapkan di samping kita mendapat manfaat duniawiyah, kita juga dipandu ke arah mendapat mardatillah, keredaan Allah.
Sidang penonton yang dirahmati Allah, selepas hampir 2 tahun kita bertarung dan bergeluk dengan COVID-19, maka Alhamdulillah bermulanya selepas daripada itu sehingga sekarang 2023, beberapa hikmah yang dapat kita pelajari di mana kita mula meneroka berkenaan dengan high tech. Penggunaan teknologi terkini dan maju seperti e-commerce, online business, e-wallet, rider dan lain-lain lagi. Bahkan kita tengok perkembangan seperti ini sudah menjadi sebati dan telah diterima oleh ramai kebanyakan di kalangan kita. Justru manfaatkanlah apa yang berlaku sesuai dengan zaman yang kita hadapi ini. Inilah yang kita perlu insafi akan realiti kehidupan. Meneroka dan menekuni sejarah yang lampau, kita dapati sebenarnya Islam melalui tokoh-tokohnya yang ramai telah meneroka pelbagai disiplin ilmu, teknologi, termasuklah seperti Khawarizmi, seperti Firnas dan seperti Ibn Nafis, termasuk juga dengan tokoh perubatan yang terkenal seperti Ibn Sina dan lain-lain lagi. Mereka ini telah menjumlahkan diri mereka sebagai perintis dan pemula yang memberi kesan yang besar, high impact kepada dunia, dan Alhamdulillah kesinambungan ini diambil alih oleh generasi demi generasi. Alhamdulillah pada zaman kita ini kita dapat melihat bahawa hal-hal tersebut telah mula dipraktiskan dan diamalkan mengikut kesesuaiannya. Akan tetapi dalam isu perniagaan, dalam isu menentukan tapak dan seumpamanya, maka kita serahkanlah kepada kebijaksanaan dan hikmah Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Saat yang sama kita patuh segala arahan-arahannya. Begitu juga data-data yang dikemukakan, usul-usul yang diketengahkan untuk kita patuhi. Peraturan dan undang-undang kita junjung, sami'na wa ata'na. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sesungguhnya perniagaan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan ramai di kalangan mereka, dan itulah intipati yang menatijahkan kejayaan bahkan kekayaan. Akan tetapi dalam Islam mengajar akan sifat-sifat yang baik. Antaranya pastikan perniagaan tersebut dalam keadaan yang hilang daripada sebarang syubhah. Tiada gharar penipuan, tiada tindakan-tindakan yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW nasihatkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Sama juga dalam perniagaan, wujudnya rasaan toleransi, rasaan ihsan yang kita semaikan antara kita dengan pelanggan-pelanggan kita. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, dengan hadis Nabi Sallam, rahimallahu iza ba'a samhan wa iza ishtara samhan. Allah merahmati seseorang apabila dia menjual dengan penuh toleransi, ihsan, dan apabila dia membeli juga dengan penuh toleransi, ihsan. Begitu juga sikap yang kita tunjukkan, sama ada orang yang kita interaksi itu customer, klien kita, dia tetap saudara kita yang kita patut tumpahkan penghormatan kepadanya. Begitu juga menjadi kelaziman dalam perniagaan ini, kita akan dapati terlalu banyak sampah syarat yang perlu untuk kita lunasinya, kita kemaskan. Kita faham Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu sejuzuk daripada iman. Ini pun satu hal yang penting untuk sama-sama kita fahami dengan sebaiknya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, menggunakan teknologi adalah perkara yang
seharusnya kita laksanakan. Melihat kepada dunia yang luas, kita akan dapati bahawa negara-negara maju berlumba-lumba mengguna artificial intelligence. Begitu juga mereka cuba menggunakan high-tech. Alangkah baiknya kita juga boleh memulakan sebagai langkahan pertama menyusung atur, mengemaskinikan lagi tindakan-tindakan kita dari segi penggunaannya. Tanpa dinafikan seperti mana kata Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, di akhir zaman bandar-bandar ataupun market-market, pasar-pasar menjadi dekat. Dekat di sini boleh jadi bukan semata-mata dari segi fizikal kerana tumbuhnya pasar-pasar baru. Begitu juga melalui pendekatan secara lebih tuntas. Kita boleh beli secara online, datang ke rumah kita tanpa kita pergi ke mana-mana tempat sekalipun. Seterusnya, saya mengambil apa yang sepatutnya kita lakukan dengan keuntungan yang Allah bagi. Kita syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku, yakni Allah, pasti akan tambah kepada kamu. Jika sekiranya kamu kufur, maka azabku amatlah pedih. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sesungguhnya arahan yang diberikan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya ini merupakan hal yang penting untuk kita ingati, kita patuhi dan kita junjung. Kita bukan hendak berniaga hanya tahun ini. Kalau boleh, selagi kita mempunyai kudrat, kemampuan, dan kita kembangkan sebagaimana menyahut seruan Allah dan Rasulnya, supaya kita bekerja, supaya kita mencari nafkah, supaya kita boleh juga akhirnya berinfak, membayar zakat, begitu juga melunaskan segala tanggungjawab yang ditaklifkan kepada kita. Akhir kalam, saya sejujurnya mengharapkan dan mendoakan kepada semua peniaga-peniaga akan jadi jutawan-jutawan, hartawan-hartawan. Kita mahu seperti mana sahabat Nabi seperti Sayyidina Uthman ibn Affan, seperti Abdurrahman bin Auf yang telah melakar sejarah dari segi cemerlangnya berniaga, cemerlangnya berzakat, cemerlangnya berwakaf, cemerlangnya dalam membina, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan menyatakan siru ala barakatillah, wafaqakumullah wa saddada khutakum. Selamat berRamadan. Semoga Allah maju jayakan anda semua dan Allah kurniakan kepada anda kebahagiaan dunia dan akhirat serta mendapat keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini memberi sinar harapan yang terbaik dalam kehidupan anda. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa akhiran aqulu lakum wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.